So ini dah live Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Tengok berapa live yang ada. Seorang dah masuk, Syakrina Samring. Ustazah boleh nampak komen? Boleh. Dia komen dia sebelah kanan. Betul Waalaikumsalam. Saya type dulu. Ustazah boleh reply komen? Ke saya je? Boleh reply komen tak? Waalaikumsalam. Saya reply dulu yang pun Syakrina Samring. Alamak tersalah eja. Waalaikumsalam. Salah saya kena waalaikumsalam. Saya tengok berapa view yang ada. Kat saya kosong lagi tau. Boleh Ustazah? Reply komen. Boleh tak? Sekejap. Cuba reply komen. Sekejap. Boleh. Okay. Belakang. Ada tu? Ada nampak view sebab saya tak ada view lah. Budak tu dah keluar ke Saya tukar banner. Tak apalah, jom belajar agama Islam. Okey lah tu. Boleh lah. Ada 4. Ada 4 view. Cuma YouTube ni kita tak boleh tahu siapa yang ada. Yang ada view tu boleh tak cuba komen selamat pagi ke, tapi kalau boleh belajar Islam, Assalamualaikum lah. Kalau nak Muslim, nak masuk tengok, mana tahu BSD kan. Dia tertarik dengan semalam, dia nak masuk, komen selamat pagi cikgu. Saya cikgu sebelah saya ni Ustazah Diana. Sekejap lagi kita perkenalkan diri. Sekejap kena ada nama ni. Sekejap. Baru 4 orang Ustazah. Kita tunggu lagi. Baru 4 orang view. Boleh. Tunggu lagi sikit kot. Kalau tak, saya dengan Ustazah je ni. Aduh. Budak-budak ni. Macam tu lah. Use banner. Hide. Show. Saya nak tulis nama kita. Ada Macam saya semalam keluar nama tau. Sama kat tepi ni. Stay safe. Dah ada 6 orang Ustazah. Kita tunggu lagi 4 orang. Ke cikgu-cikgu Ustazah tu? Tak tahu. Ke cikgu Ustazah yang join? Kalau ada Ustazah kat sini, saya sebelum saya mulakan kalau saya salah tu boleh tolong betulkan sebab saya pun baru belajar. So apa yang saya sampaikan kat sini lebih kepada perkongsian saya sendiri kalau salah tu, kalau salah tajwid ke boleh betulkan Ustazah. Sebab saya pun Arif dah. Tak mahir sangat tajwid ke. Itu kurang lah Kalau bab-bab yang basic, insyaAllah saya tahu. Saya cuba cari komen. Saya baca komen sekejap ya Ustazah. Okay, boleh. Komen yang pertama dari murid Nur Anisa Maisarah binti Musa. Ini saya kenal 1A. Syakrina Samrin, saya Adam 1A. Fatin Ashura, Fatin here. Bagus. Nur Kristina Adriana, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oh, dinding ada gambar PUBG.
Ada. Tak Kena. kisah awak nak gambar apa saya buat. Fatin gambar PUBG. So lagi 4 orang ustazah. Boleh yang lain-lain tu boleh share dulu dekat grup kelas, dekat kawan-kawan yang lain. Saya cuba bagi tahu dalam grup lah sebab Cikgu Afika pun saya dah minta dia share dalam kelas 1D. Sebelum kita dah 11 ustazah. Alhamdulillah. Dah ramai dah lagi kiranya ustazah So kita mulakan dulu ustazah, boleh? Dengar tak? Boleh. Dengar, So dengar. saya perkenalkan saya ada tak daripada ACS kat sini murid? Ustazah dah SCS tak ada share ni satu sebab Oh tak ada SCS, Okay, tak apa. SCS dia ada kelas. Budak-budak ada kelas jadual sendiri. Oh okey tak apa. So saya tak perlu perkenalkan. Tak apa Kristina, nanti kan banyak lagi kita punya live. Gambar semalam cikgu baru lawa sikit. Yang tu eksklusif untuk yang semalam. Yang hari ni berkaitan dengan kita punya tajuk. So saya letak gambar tu. Boleh Kristina Okay, untuk saya sendiri tak perlu perkenalkan diri saya sendiri. Saya Cikgu Sufian. Anda kata SMKBK tak kenal, itu kalau orang Kelantan cakap parok. Okay. Kena pakai buku tak Cikgu Nur Alisa? Kalau boleh ada buku. Sebab saya dah letak dalam description tu pelajaran 12 yang ni bidang apa ustazah Pelajaran 12 Hadis. Bidang Bidang hadis. hadis. Muka surat 63. Surat 63 sampai 68. Kod saya tersalah, sama ada ustazah ataupun murid boleh betulkan saya sendiri. Yang tak ada buku tak apa. Sebab saya dah sediakan PowerPoint. Okay, untuk makluman semua, sekejap ada gangguan teknikal sekejap. Okay, untuk makluman semua murid yang ni bersama saya hari ni ialah Ustazah Diana, rakan sekerja saya dulu semasa di BSD 1. Sekarang ni beliau sedang mengajar di SMK. Apa Ustazah susah nak sebut ni? SMK? SMK Methodist ACS Kelang. Methodist ACS Kelang. So sama daerah dengan saya lah. Dan dengan harapannya Ustazah nak minta tukar ke SMK Bukit Kapar. InsyaAllah satu hari nanti. Okay. So yang ni kalau saya pindah insyaAllah peluang sangat cerah Ustazah doakan saya pindah lah. Yang lain-lain pun sama doakan. Budak-budak saya okey je Ustazah. Okay. Sepatah dua kata lah daripada Ustazah. Boleh perkenalkan diri, sekolah mana, berapa tahun mengajar, sekolah yang keberapa, boleh share. Sementara kita tunggu yang lain-lain tu masuk. Saya persilakan Ustazah Diana untuk perkenalkan diri. Sila. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Sufian. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nurul Diana Rosli. Sekarang mengajar di SMK Methodist ACS Kelang. Okey, sebelum ni saya mengajar di SMK Bandar Seri Damansara 1. Di situlah saya kenal dengan Cikgu Sufian ni. Saya tinggal di Meru dan memang cuba untuk minta masuk mana-mana sekolah di Meru. Doakan saya. Okey, baik. Saya pengalaman mengajar selama 13 tahun dan ACS Kelang ni merupakan sekolah yang keempat. Saya mengajar pendidikan Islam, tasawuf Islam. Saya mengajar tingkatan 1 dan 2 iaitu sesi petang.
Dan saya juga pernah mengajar di Kelantan 3, 4 dan 5 daripada sekolah-sekolah yang sebelum ni lah. Sekolah yang pertama di Kuala Kangsar, kemudian pindah di Taling Jaya, 2 sekolah, Taman Sara Damai dengan BSD 1 dan yang keempat di SCS Kelang lah. Okey, itu je lah. Terima kasih kepada Ustazah Diana. Sedikit sesi info ataupun pengenalan daripada beliau. So harapnya mungkin kita boleh teruskan lagi sebagai mungkin Ustazah nak jadi jemputan ataupun terus mengajar pun tak apa. Lagi bagus sebenarnya saya Tak boleh apalah saya. belajar daripada yang pakar. Okay. Tak apa, saya tak jemputan je. jemputan je dulu. Okay, boleh. So tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kita punya pelajaran ya Ustazah. So anda kata murid-murid ada masalah ataupun teknikal, boleh letak di ruangan komen. Ustazah boleh tolong bacakan sebab saya bila saya dah start PowerPoint saya tak boleh nampak komen tau. Okey, boleh. No problem. So bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Terus kerja ni, semangat kita semalam dah tanya pasal kerja. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so saya letakkan terjemahan dia sekali So yang lagi bagus kita tahu terjemahan dia Ustazah okey ke? Okey. Okey. Okay, so ni zikir pagi. Ini pun ada dalam buku teks sebenarnya. So kita biasakan dengan zikir ni. Okay. Yang pertama, raditu billahi rabba. Yang kedua, wa bil islami dina. Yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. So yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku, agama kami kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Okay. Teruskan dengan kita punya pelajaran jihad dalam Islam. Ni pelajaran 12 yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks ke surat 63. So saya akan bacakan untuk terjemahan hadis terlebih dahulu. Yang tak ada tak apa, boleh dengar saya baca. Ini punya terjemah dia muka surat 63. Okay, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. So ada 3 perkara yang ditekankan dalam hadis ni. Yang pertama, amalan yang paling disukai oleh Allah, yang pertama ialah menunaikan solat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, berjihad. So ini konteks yang kita akan kupas sekejap lagi So yang lain-lain tu solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu bapa mungkin kita boleh buat di slot yang lain Okay. So saya teruskan dengan PowerPoint. Sekejap. Kejap, anak saya nak masuk sekali. Tak apa. Okay, kita teruskan konsep jihad
So macam biasa untuk pendidikan Islam, dan dalam soalan pun ada dua, kita kena tahu dari segi dua definisi. Yang pertama dari segi bahasa yang bermaksud mengorbankan diri di jalan Allah dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Biasanya dari segi bahasa ni dia lagi ringkas, dan dari segi istilah dia lagi panjang lah dia punya definisi. Okay, untuk definisi dari segi istilah, jihad ialah menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. So ni konsep ataupun definisi jihad yang kita kena tahu. Sekurang-kurangnya bila orang tanya tentang jihad, at least kita boleh bagi tahu tentang definisi dari segi bahasa lah. Apa maksud jihad? Kita mengorbankan diri di jalan Allah. Itu betul dari segi bahasa. Istilah ni panjang sikit sebab dia lebih konteks dia lebih meluas. Menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Yang tu dari segi istilah. Okay, yang seterusnya, kelebihan berjihad di jalan Allah. So ini saya ambil dalam buku teks muka surat 65. Okay. So yang pertama, saya kongsi sama-sama kita baca dan faham. Okay, yang pertama ialah diampunkan dosa. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, nak dengar suara anak saya pula. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Yang keempat, dianugerahkan mati syahid. Yang kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Yang keenam, dimasukkan ke syurga bersama-sama dengan para nabi. Dan yang ketujuh, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Saya nak ulas sedikit tentang poin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dimasukkan ke syurga bersama-sama para nabi. So ada satu kisah yang mana seorang hamba Rasulullah ni, Ustazah kalau salah betulkan pokok saya ambil hadis palsu ke apa ke, sebab saya pun belajar daripada orang, tengok-tengok itu dan sebagainya lah. So ada satu kisah hamba Rasulullah ni, biasanya tugas dia adalah untuk mengambil air untuk Nabi berwuduk. Saya lupa nama dia Ustazah. Ustazah kalau ingat boleh bagi tahu? Ingat tak? Tak ingat. So tak apa. Saya teruskan yang kisah dia. Yang penting konsep yang kita nak ambil. So bila hamba ni nak ambil air, biasanya hamba ni dia kelazimah dia ambil air berwuduk untuk Nabi. So Nabi bangun. So bila Nabi tengok dia, Nabi tanya dia. So apa yang kamu nak? So sebelum Nabi tanya, dia menangis dulu. Dia tengok Nabi, dia menangis. Nabi tanya dia balik, kenapa kamu nak menangis? Dia kata, Nabi, ya Rasulullah, nanti bila ke syurga, aku nak bersama-sama dengan engkau. Sebab dikata, andai kata engkau dah wafat dan kita takkan lagi bersama dan syurga kita berbeza-beza. Seperti yang kita tahu, syurga ni ada banyak kan. So, andai kata Nabi berada di syurga Firdaus, so tingkatan syurga tu, dia punya jarak seperti kita tengok bintang di langit. Tu perbezaan dari satu syurga ke satu syurga yang lain. So maksudnya tak boleh nampak apa yang kat dalam tu. Tapi perbezaan dia sangat banyak lah ikut iman dan amal kita masing-masing. Lepas tu Nabi tanya hamba tersebut, apa yang kamu nak? So bila hamba Rasulullah tu dikata, aku nak bersama-sama dengan engkau di dalam syurga. Satu permintaan yang agak special lah bagi kita ni. Kita pun yang tak nampak Rasulullah, itu pun nak bersama-sama dengan Rasulullah. Kita nak tengok macam mana wajah kasih kita yang kita cintai ni kan. Sebab selama ni kita selawat. Macam kita bercinta lah kan. Kita selama ni dengan suara je, kita
Kalau boleh kita nak